Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini, Ahli Parlimen Bukit Gantang, Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fazal, menjadi Ahli Parlimen Perikatan Nasional yang kelima yang secara terbuka menyatakan sokongan terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Mengikut budak-budak UMNO, ada 5 atau 6 lagi ahli parlimen perikatan, kesemua dari Parti Pribumi dan mungkin 1-2 dari PAS juga akan keluar dan menyatakan sokongan terhadap Anwar Ibrahim. So they expect 10 atau 11 lah. Mungkin 1-2 dari PAS juga yang akan mengumumkan sokongan terhadap Anwar Ibrahim. Bermaknanya Anwar Ibrahim akan ada kesemua lebih kurang dalam hampir 160 ahli parlimen bersama dia. Dan semalam pun bajet telah diluluskan dengan sokongan majoriti. So kalau kita nak harap akan ada undi tidak percaya secara pintu belakang, a backdoor vote of no confidence, iaitu melalui bajet 2024 ditolak, itu tidak akan berlaku, sudah dilulus. Dan dalam masa yang sama, ramai lagi ahli parlimen dari pembangkang menyatakan sokongan terhadap Perdana Menteri. So nampaknya Anwar ni boleh kekal lah sampai ke PRU 16 nanti, lagi 3 atau 4 tahun sebagai Perdana Menteri Malaysia, memandang kepada perkembangan sekarang lah. Yang terbaru ni, Syed Abu Hussein ni, anak dia ni ada kes drug trafficking. Dan di bawah charge ni, anak dia ni, kalau didapati bersalah, hukum gantung, death sentence. So dia terpaksalah menyokong kerajaan untuk nak elak anak dia dihukum bunuh, dihukum gantung. So kalau dia orang tak drop the charge pun, dia mungkin akan kurangkan charge ataupun akan didapati tidak bersalah oleh kerana sesuatu sebab. Evidence tu hilang ke, ataupun keterangan tak lengkap ke, dia boleh buat. They can say lack of evidence ataupun whatever lah. Itu very easy. Dan memang banyak kali pun telah berlaku. Kes dadah tu digugurkan kerana charge tak lengkap ke atau evidence tak lengkap dan macam-macam. Dan yang kedua, Syed Abu Hussein ni, syarikat dia Komatra Sajian Sendirian Berhad. This Komatra Sajian Sendirian Berhad ni, syarikat di Selangor, mendapat kontrak membekal makanan kepada tentera sebanyak 30 juta ringgit. So it's a 30 million contract, supply makanan kepada tentera dan juga kes anak dia. So dua sebab lah. One is, satu sebab syarikat dia dapat kontrak 30 juta supply makan. Satu lagi, anak dia menghadapi charge drug trafficking yang kalau didapati bersalah melibatkan hukum gantung. So dia mau tak mau, dia terpaksa lompatlah. Walaupun dia masih ahli, dia serahlah kepada parti untuk menggantung dia ataupun memecat dia sebagai ahli. Macam yang 4 sebelum ni juga digantung, tapi mereka masih ahli tapi digantung. Dan mereka bukan tidak maknanya menyertai kerajaan atau resign dan masuk parti kerajaan. So tak boleh, kursi mereka masih selamat lah. They are still members of parliament. Walaupun mereka menyokong the other side. Itu satu loophole lah di dalam undang-undang anti lompat tadi itu. Tapi yang interesting ni, dia membuat pengumuman di dalam parlimen semasa membahas ni question, Prime Minister's question time.
So mana benda ni announced di Parlimen, is very official. So sekarang ni atas speaker lah, adakah dia ni masih duduk di bahagian pembangkang ataupun kerusi dia dipindah ke bahagian backbenches kerajaan. Tapi pada 9 Julai 2021 maknanya 2 tahun dulu, 9 Julai, utusan dah keluar berita berikut. PAS secara terbuka menolak penyandang kerusi Parlimen Bukit Gantang Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fazal sebagai calon Perikatan Nasional pada pilihan raya PRU 15. So maknanya PAS ni 2 tahun dulu bulan Julai, 9 Julai mengikut laporan utusan, PAS dah tolak dah ni Syed Abu Hussein ni sebagai calon. Naib Presiden PAS Idris Ahmad berkata sekira Syed Abu Hussein dicalonkan, PAS membawa perkara ini ke peringkat pimpinan parti dalam PN. So PAS ni protes lah kalau Syed Hussein ni dipilih untuk bertanding Bukit Gantang. PAS protes dan akan bawa ni ke atas lah, ke pucuk pimpinan perikatan untuk menyatakan pendirian mereka tentang Syed ni. Mengikut PAS, Syed Abu Hussein yang menang PRU 14 atas tiket Barisan Nasional dan kemudian menyertai Parti Pribumi Bersatu, dia keluar barisan masuk Bersatu, tidak layak bertanding di kerusi kerana meninggalkan parti. So maknanya Syed ni dia kata dia dah lompat dari UMNO masuk Parti Pribumi. Jadi PAS tak selesa lah yang dia ni dipilih sekali lagi untuk bertanding di PRU 15 sebab history dia ni dia lompat parti. So PAS tak mau terima lah. Syed Abu Hussein tak layak bertanding, kata PAS. Orang yang menang dan kemudian lari jarang kelihatan semasa 22 bulan Pakatan menjadi kerajaan. Setelah itu baru nampak di sini, jadi ini opportunis. So mengikut PAS, Syed ni opportunis. Rekod dia tak baik. PRU 14 dia bertanding di dalam barisan, dan apabila barisan kalah dia lompat, dia join Parti Pribumi Bersatu sebab semasa tu Parti Pribumi duduk dalam kerajaan. So UMNO masa tu pembangkang. So apabila UMNO barisan pembangkang, pakatan menjadi kerajaan dan di dalam kerajaan pakatan tu Parti Pribumi, maka Syed ni yang ahli Parlimen Bukit Gantang, dia tinggalkan UMNO, dia masuk Bersatu supaya dia boleh masuk dalam kerajaan. So rekod dia ni, dia tidak akan duduk dalam pembangkang, dia akan lompat, akan jadi katak and join government. So sekiranya dia diberi kerusi bertanding, iaitu di dalam pembangkang, dan sekiranya pembangkang tidak menang, maka Syed ni akan tinggalkan pembangkang dan akan join UMNO, Barisan ataupun Pakatan Harapan semula. So in this case, of course dia tak boleh resign dan join kerana undang-undang anti lompat parti. Maka apa dia buat, dia hari ni dia umum dalam Parlimen, dia sokong Anwar Ibrahim. Jadi dia tidak perlu letak jawatan sebagai ahli Parlimen Bukit Gantang, dan dia sekarang ni boleh duduk dalam kerajaan, tidak lagi duduk dalam pembangkang, dan kontrak dia 30 juta, kontrak untuk bekal makanan kepada tentera. Dan kes anak dia ni yang sedang dibicara atas kes drug trafficking ataupun dadah, yang sekiranya didapati bersalah akan melibatkan hukum bunuh, hukum gantung. So benda tu pun akan selesai. So dia boleh bunuh
3 burung dengan satu batu, killing 3 birds with 1 stone. Now you're in the government, your government contract 30 million pun kekal, and your problem anak you ni, drug trafficker ni, also selesai lah in one shot. Itu cerita dia. Ringkas cerita ni, Anwar ni duk ambil ahli parlimen yang bermasalah. Ahli parlimen yang tak ada duit, ahli parlimen yang menghadapi kes-kes dan kes tu digugur, mereka dirasuah dengan memberi macam yang kes tu 50 juta yang terbaru ni, dan macam-macam lagi lah. So yalah, berpuluh-puluh juta lah involve ni tiap-tiap ahli parlimen ni, either dari segi kontrak, dari segi projek, dari segi macam-macam. So this is Anwar punya shopping spree, Christmas shopping spree, di mana dia membelanja sampai sekarang ni total dia sudah beratus juta expenses, ya, government bayar, maknanya ini taxpayer lah yang duk bayar ni untuk menarik beberapa 10 ke 11 ahli parlimen dari pembangkang untuk menyokong Perdana Menteri. Jadi sekiralah berlaku beberapa ahli parlimen UMNO yang nak keluar UMNO ataupun tidak lagi sokong Anwar, mana Anwar pun no problem lah. Sebelum ahli parlimen UMNO, baik Hishamuddin ke, Ismail Sabri, Yaakob ke, tak kisahlah, sebelum mereka boleh mengumum yang mereka tidak sokong Perdana Menteri, Anwar terlebih dahulu beli 10 ke berapa belas ahli parlimen pembangkang supaya sekiranya ahli parlimen UMNO tinggalkan UMNO, no problem. I still have the numbers, Anwar akan kata. Assalamualaikum. Salam sejahtera.